Bismillahirrahmanirrahim. So kena fokus lebih sikit hari ni sebab benda ni benda baru. This is the overview for our topic. Topik kita hari ni adalah 2.2 Quantum Mechanics. Okay, nama dia Quantum Mechanics. Dalam fizik mungkin awak dah pernah jumpa kot. Pernah tak jumpa perkataan quantum? Have you heard this word quantum? Yes. Yes. Okay. So overview of our topic today is the first one is about atomic orbitals. We will learn about quantum numbers. So we have 4 quantum numbers. Apa dia kita akan tengok lepas ni. We learn about shell, subshell and orbital. Shapes of orbitals. We have S, P and D orbitals. Okay. So this is our learning outcome. Okay, kita start dengan first part. Orbit, which is you already learned in our previous topic. If you still remember what is mean by orbit. Apa maksud orbit? If you still remember, kita dah belajar dalam 2.1. Pathway for an electron to travel Travel ke mana? around nucleus. Around the nucleus. Orbit ni adalah a pathway. Satu laluan. Okay, yang kita belajar dalam Bohr's atomic model tu kan. A pathway for an electron to travel around nucleus in an atom. Okay, so ini dalam bentuk gambar rajah. Kalau tengok orbit ni kan kita dah belajar itu. Bohr's atomic model. Ada N1, N2, itu adalah orbit. Okay, and it is a pathway, laluan for the electron to move around the nucleus. Okay. Tapi kita dah belajar sebelum ni. Kita belajar Bohr's atomic model. Boleh pakai ke tak boleh pakai? Tak. Sebenarnya ada improvement. Actually Bohr's atomic model tu dia ada beberapa kelemahan that we already learn dalam previous topic kan. Okay, tengok balik apa kelemahan dia. Okay, that's why terbit lagi satu term iaitu apa? This one? Orbital. Okay. Orbital. Sebelum ni kita belajar orbit. Okey, hari ni kita nak belajar tentang orbital. Mungkin benda baru pada awak. Kecuali yang daripada sistem 4 semester dia mungkin dah pernah jumpa lah perkataan orbital ni. Okey, apa beza orbit dengan orbital? Okey, orbital is 3-dimensional. 3D. Bila 3D, kita ada melibatkan X, Y and Z axis. Kalau kita sebut 3D, ada 3 axis, X, Y dan Z. Dia adalah region or space. Beza dengan orbit tadi, orbit tu pathway. Tapi kalau orbital, dia adalah 3D region or space in an atom which there is a high probability of finding the electron. Okay, saya nak tanya awak, elektron ni sebenarnya dia berada di mana? Boleh tak kita tentukan exact location of our electron? Tak. Tak boleh. Okay, sebenarnya elektron tu macam mana kita nak tahu kedudukan dia? Kita hanya boleh tentukan probability of finding our electron. Kita tak boleh kata elektron exact at N1, exact N2, no. Kita hanya boleh bagi tahu probability sahaja, which is term dia adalah orbital. Okay. Alright. So ini adalah pergerakan elektron dalam orbital. Kalau beza dengan tadi, dia straight je kan? Pathway. Tapi ni dia sebenarnya dia punya pathway. 3D region. So elektron ni dia bukan bergerak mengelilingi nukleus pada satu fixed distance sahaja. No. Dia ada pathway, dia ada 3D region. Which is kita nak tengok dalam topik ini. Okay. Now kita tengok dulu. Apa beza orbit dan orbital? Okay, dari segi definition tadi kita dah tengok. Orbitals is 3D region or space in an atom which there is a high probability of finding electron. Awak kena ingat dia punya definition. Minggu ke-4 kan, 5. Mungkin minggu ke-6 awak akan sit for your UPS. Okay, UPS mungkin akan ditanya tentang definition. Okay. Orbital 3D region, orbits adalah pathway for an electron to travel around nucleus in an atom. Okay, ni kita dah tengok tadi. Okay, how about shapes?
Kalau kita belajar orbit in our previous subtopic, it is circular or elliptical. Okay, bentuk dia bulat macam tu kan? Circular orbit, itu orbit. Tapi orbital, dia ada vary in shapes. Dia ada macam-macam shape. They are different in shapes from each other. Shape apa nanti kita akan tengok. Macam mana bentuk orbital ni. Okay? Distance from nucleus, kita dah belajar orbit itu dia fixed distance from nucleus. Ikut Bohr's atomic model. Bohr postulate yang pertama. Tengok balik apa dia. Okay? Tapi orbitals, distance from nucleus dia adalah variable distance from nucleus. Sebab dia probability. Okay? Elektron ni dia bergerak secara rawak pada 3D region. Apa dia 3D region tu? Kita dinamakan orbital. Okay, ini beza antara orbital dan orbit. Okay, boleh saya teruskan setakat ni? Boleh, Madam. Okay. So Boleh, Madam. Kita nak masuk pada more serious part ni. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak tentukan how to determine the location of an electron in an atom. Jadi kalau dah tak boleh kita bagi tahu elektron tu bukan pada orbit, dia pada orbital, macam mana kita nak tentukan? Kan dia probability. So itulah kita nak belajar 4 quantum numbers. Okay, so kita nak belajar quantum numbers. Ada 4 quantum numbers that you have to know, you have to understand. Okay, you have to know the shape, definition dia, iaitu N, M, L, N, S. Ini adalah set of quantum number. Okay, bila saya tanya awak, apa dia quantum numbers? Ingat ada 4. Apa dia? N, M, L, N, S. Apa dia N, M, L, N, S ni? Nanti kita tengok. Okay, setakat ni awak boleh jot down in your short notes. For quantum numbers adalah N, M, L, N, S. Okay. Now, kita tengok dulu yang pertama. Okay. Okay, sebelum tu kita akan tengok dulu apa dia quantum number. In an atom, an electron is specified by 4 quantum numbers. And itu dipanggil sebagai principal quantum number. Okay, dia adalah principal quantum number. Simbol dia N. L adalah angular momentum quantum number. M kecil adalah magnetic quantum number. Ini L kecil, small l. And last kali S, small s, electron spin quantum number. Okay, berkenalan dulu dengan 4 quantum numbers ini, iaitu principal quantum number, angular momentum quantum number, magnetic quantum number dan electron spin quantum number. Okay. Now, kita nak tengok satu-satu. Apa dia N? N tadi adalah principal quantum number. N must be positive integer. Dia mesti 1, 2, 3 dan infinity. N ni samalah juga dengan dia punya level. Okay? Sama dengan energy level. Okay, tapi bila kita belajar tentang quantum mechanics, N itu adalah principal quantum number. Okay? Tapi dia membawa maksud yang sama dengan energy level. Indicate the energy level and relative size. Apa yang kita boleh tahu daripada N? Kita boleh tahu energy level, kita boleh tahu size of orbital. Okay. When N is higher, energy level higher. So average distance is higher. Average distance ni maksudnya distance from nucleus and the energy level. Okay, contohnya N1. Maksudnya dia berada pada energy level yang pertama. Okay, so this is your N, principal quantum number. Daripada nukleus sampai N1 ni. N2 daripada nukleus sampai N2. Okay, so makin lama, distance makin jauh. Distance from nucleus and level makin jauh. So, kita punya orbital makin besar.
Jadi N, daripada N kita boleh tahu size of our orbital. We can also know the energy level of our orbital. Okay, so kalau tengok gambar yang ini, elektron bergerak secara rawak dalam orbital. Dia bukan pada fixed distance. Maksudnya pada N1 dia boleh bergerak. Daripada nukleus sampai N1 ni dia boleh bergerak dalam 3D region. Okay, alright, that is N. Awak boleh jot down pada awak punya short notes. N ini kita boleh tahu energy level and juga kita boleh tahu size. Masukkan awak punya relationship between N, energy level and distance dan juga size. Higher N, higher, bigger size of orbital. Higher N, higher energy level. Okay, boleh jot down into your short notes. Okay, that is N. Akak ni boleh faham tak apa saya cerita ni daripada awal tadi? Boleh. Boleh ya? Okay, so kita baru pada quantum number yang pertama iaitu N. Kita nak pergi kepada quantum number yang kedua pula iaitu L, small l. Nama dia angular momentum quantum number. Awak boleh cuba sebut Awak dengar saya sebut ni, awak cuba sebut juga angular momentum quantum number. Bila awak sebut, otak awak pun akan proses dengan lebih cepat lagi. Bukan sekadar tengok je. Okay, nama lain dia azimuthal subsidiary orbital quantum number. Ni nama lain dia. Okay. Tak ada masalah awak nak guna istilah yang mana. Okay, asalkan awak tahu dia adalah L kecil. Small l. L is an integer from 0 to n-1. Okay, kelas. Bila kita belajar tentang quantum mechanics, sebenarnya kita belajar tentang kod. Kita nak tahu kod elektron itu ataupun alamat lah. Okay, daripada kod-kod elektron itu, kita boleh tahu kedudukan dia pada energy level mana, bentuk apa, spin macam mana. Okay, so kita nak belajar kod sebenarnya. L ini, kod dia daripada 0 to n-1. Apa maksud dia? Okay, contohnya, tadi kita belajar N kan? Principal quantum number. Katakan principal quantum number kita N2. Okay. N2 indicates that elektron berada pada energy level yang kedua. So, bila kita tahu N, we will know our L. L is angular momentum quantum number. Macam mana nak tahu L? L, dia punya number dia from 0 to n-1. Maksudnya, dia akan bermula dengan 0. Dan dia berakhir dengan n-1. N kita 2 kan? 2 tolak 1, 1. Okay. So class, when n equal to 2, our L equal to 0 and 1. Okay. Kalau n equal to 3, L will be 0, 1, 2. Boleh nampak tak kelas? Boleh. Okay. When n equal to 4, L kita adalah 0, 1, 2, 3. So dia ada 4 level. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. Kalau N1, L? Kosong. L kosong. When N1, L0. Okay, itu cara kita nak tentukan kod daripada N, kita nak tahu L. Okay, L ini indicates the shape of orbital. Macam saya bagi tahu tadi, quantum mechanics ni kita nak ada kod. Kosong dia ada dia punya shape dia. Bila dia 1 nilai L, dia ada shape dia. Bila L dia 2, dia ada shape dia. Okay, apa dia? Okay, ni saya nak awak perhatikan. When L equal to 0, shape dia nama S. Okay, contohnya tadi kan, N equal to 2, L 0. Maksudnya bila N 2, kita ada orbital S. Kenapa orbital S? Because L dia kosong. Kosong shape orbital nama dia S. 1, when L 1, orbital dia adalah P. Bila L 2, dekat mana ada L 2 ni? Bila N 3, kita ada 0, 1, 2. Kosong ini orbital apa?
S. S. 1 orbital P. 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 2 orbital D. 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 Yes. Okay, maksudnya bila N equal to 3, pada energy level 3, kita ada S orbital, kita ada P orbital, kita ada D orbital. Okay, when N equal to 1 tadi, L equal to 0, betul tak? L0 orbital apa? S. 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 Maksudnya pada energy level 1, kita hanya ada orbital S sahaja. Okay, sampailah 5. Tapi dalam silibus awak kita belajar sampai sini je. Sampai 012. SPD sahaja. Kita tak akan masuk pada orbital F, G, H. Okay. So itu adalah L. Okay. Awak dah tahu kod dia. S tadi, L dia apa? Kod dia. L dia adalah? Kosong. Kosong. Okay, kita tahu L kosong, S orbital. Bentuk S adalah spherical. Bentuk dia bulat. Okay, bentuk dia spherical. Nama spherical tapi bila kita tulis pada kertas dia akan nampak bulat lah. Okay, P, PL berapa? 1. 1. L1. L1 dia adalah P orbital, bentuk dia adalah dumbbell. Dumbbell tahu tak dumbbell? Tahu. Dekat gym tu dumbbell tu pernah tak angkat dumbbell tu. Dumbbell tu. Dia dua loop macam ni. Okey. D orbital ada dua bentuk. Satu cloverleaf, bunga lawang kot, bunga lawang pernah tengok bunga lawang? Girls, dekat dapur nanti cuba tengok macam mana bentuk bunga lawang. Dia ada 4 lobes, okey, cloverleaf. Dan satu lagi bentuk donut. Dia ada 2 lobes dan dia ada satu macam ring kat tengah ni macam donut. Okey. D bila L berapa kelas? 2. Bila L 2. Okey. Setakat ni awak boleh ikut ke tidak? Boleh. Boleh. Boleh ya? Boleh. Cuba sedaya upaya untuk fahamkan. Fahamkan semaksimum mungkin. Sebab kalau awak tak faham ni, awak akan ada masalah dalam chapter 3, chapter 4 nanti. Okay? Alright. So, kita dah tahu dia punya L. L itu, okay. Orbitals with the same value of N. Kita ada dinamakan shell. Okay, macam kita dah bincang sebelum ni. Manakala subshell pula adalah one or more orbitals with the same N and L. Okey, contohnya bila N 1, L kosong. Boleh tak ada L 1? Boleh tak bila N 1, L ada 1? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. L kosong. Nama subshell adalah 1S. Kenapa 1S? S ini refer kepada kosong. Kosong bentuk dia S. 1 ni adalah shell dia. 1S. So nama orbital dia adalah 1S. Ataupun nama of subshell dia adalah 1S. Kalau N2, L dia 0, 1. Kosong dengan 1. Kosong orbital apa? Orbital S. S. 1 orbital apa? P. Orbital P. Tapi bila kita nak namakan dia, kita akan tengok energy level dia berapa? 2. Jadi 2S, 2P. Okey? Okay, saya teruskan dulu. Each shell or N contains N subshell. Contohnya, N1, subshell dia 1S. Kenapa subshell dia 1S sahaja? N1L berapa? Kosong. N1L kosong. Kosong indicates orbital apa tadi? S. Orbital S. So subshell dia adalah 1S. Subshell dia 1S. Okay? Dia ada satu subshell sahaja. Okay, kalau N2. N2, L dia apa? 0, 1. 0, 1. 1. Kosong orbital apa? S. S. Satu orbital apa? P. P. P.
P. Very good. Jadi kita ada 2S dan 2P. Jadi kita ada berapa subshell? Kita ada 2 subshells bila N equal to 2. Okay, ada lagi tak contoh? Okay, bila N 3. N 3, L apa? 012 Yes, 0, 1, 2. 0 is orbital S S. 1 is orbital P P. 2 is orbital D D. Jadi subshell kita adalah 3S, 3P, 3D. Jadi kita ada 3 subshells. Okey. Sangat jelas tak kelas? jelas. Jelas ah? Jelas. Okay, N4 last. N4 kita ada 4S, 4P, 4D, 4F. Kenapa? Bila N4, L adalah 0, 1, 2, 3. 0 adalah S. 1 adalah P. 2 is D. 3 is F. So when N equal to 4, we have 4S, 4P, 4D, 4F. We have 4 subshells. Okay, hopefully awak boleh nampak lah. Okay, dan seterusnya sama juga. N5, kita ada 5S, 5P, 5D, 5F, 5G. Kenapa? Bila N5, L, 0, 1, 2, 3, 4. Okay, 0S, 1P, 2D, 3F, 4G. Okay, so dia ada 5 subshells. Okay, cuma dalam silibus kita, kita akan tengok sampai D sahaja. Kita tak termasuk F dan G. But awak kena tahulah F tu ada bila L equal to 3. Okay? Alright. Okay, clear tentang L? Ada soalan tak setakat ni? Ada. Tak ada. Okay, semua jelas ha? Jelas. Okay, saya teruskan dengan quantum number seterusnya iaitu M. M, dia stand for magnetic quantum number. Magnetic quantum number, dia adalah integer from negative L, kosong ke positif L. Dia berkait dengan L. Kalau L tadi, dia berkait dengan N. N equal to 2, L equal to 0, 1. Okey, lepas L kita belajar M kan? M ini dia berkait dengan L pula. Dia berkait dengan L. Kenapa? Dia adalah integer from negative L to positive L. Okey, macam mana? Contohnya, kalau L kosong, M dia kosong lah. Okey, tapi kalau L1, M dia daripada negatif 1, kosong, positif 1. Nampak tak? Nampak tak kelas? Nampak. So ada berapa M? Ada berapa nilai M? 1, 2, 3. Ada 3 nilai N. Okey, katakan bila N equal to 3, L will be 0, 1, 2. Okey, M dia berkait related to L value. M 0. When L 0, M 0. When L 1, M negative 1, 0, positive 1. When L equal to 2, M will become Negative 2. itu 0. Negative 1. negative 1, 0 0, plus 1. positive 1, Positive 2. positive 2. Very good. So dia berkait dengan L. Jadi kalau L2, M dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 M. Okey. Apa dia sebenarnya M tu? Okey, saya padam dulu ni. Okey. It indicates the orientation of orbital in the space around the nucleus. Orientation ni maksudnya kita nak bagi tahu orbital itu berada pada x-axis, y-axis ataupun z-axis. So itu menunjukkan orientation. Okey, contoh tadi L1, M negative 1, 0, positive 1.
L2, M, negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. Bila L1, ni shape apa ni? Orbital apa ni? P. P orbital. So P orbital kita ada negative 1, 0, 1. Kita ada 3 orientation. Kenapa kita ada 3 orientation? Because M dia ada 3 nilai. Negative 1, 0, positive 1. Okay. Bila L2 ni orbital apa kelas? D. D. D orbital. D orbital kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 orientation of D orbital. Okay, macam mana bentuk orientation tu? Okay, kita tengok S orbital tadi bentuk apa? Spherical shape. L berapa tadi? L kosong. Bila L kosong, M kosong lah. Betul tak? Okay, bila dia dalam keadaan spherical, dia punya orientation pun satu je lah sebab dia spherical. Dia tak akan berubah. Bila dia spherical, dia duduk pada paksi mana pun tetap pada bentuk spherical. Okay, kalau awak tengok contoh yang saya tunjuk ini adalah 1S. This is 1S orbital. Okay, macam mana nak lukis 1S orbital? Orbital itu adalah 3D. Macam saya dah bagi tahu tadi, bila melibatkan 3D, it involve X, Y and Z axis. So kita ada Z axis, kita ada X axis, kita ada Y axis. Okay, S orbital, dia adalah bentuk spherical. Ni cara nak lukis kalau dalam awak punya kertas. So ini adalah contohnya 1S. Kalau 2S, tengok size dia macam mana? Compared to 1S. Lebih? Besar. Lebih besar. Sebab tadi kan saya suruh awak tulis dalam note awak kan? N, ini beza N Ini N berapa ni kelas? N equal to? 1. 1. L equal to? L equal to? 0. 0. 0. This is N equal to? 2. 2. L equal to? 0, 1. 0. Sebab dia S. This is N equal to? 3. 3. L equal to? 0. 0. Very good. Siapa yang tahu tadi? Okay, saya tak nampak siapa yang jawab tadi. Maksudnya kelas, bila L kosong, shape dia adalah spherical shape. Sama. Tapi yang membezakannya adalah N. Ini N1, ini N2, ini N3. N tadi memberitahu kita size dan juga energy level. 1S compared to 2S, 2S lebih besar. 2S compared to 3S, 3S lebih besar. Dia tetap dalam keadaan spherical sebab L dia adalah kosong. Orientation dia satu saja. Dia macam tu je. Dia pusing macam mana pun macam tu juga sebab dia adalah spherical. Okey. Tapi beza dengan P P tadi dia ada 2 regions ataupun lobes, one on either side of the nucleus. Ataupun bentuk dia nama dia dumbbell shape. It has a specific orientation in space, iaitu orientation dia negative 1, 0, positive 1. Macam mana tahu? Because L dia 1. Okay. 3 nilai M indicates dia ada 3 orientation. Okay. It has 3 mutually perpendicular p orbitals, which is kita ada PZ. Ini kan tadi bentuk dumbbell kan? This is dumbbell shape. Okay. Orientation yang pertama, okay, awak buat axis awak. Nanti saya nak minta awak buat. Ini Z axis, ini X axis, ini Y axis. Bila kita kata PZ, maksudnya dia adalah dumbbell shape berada pada Z axis. Ni. Okay. Orientation yang pertama, dia berada pada Z axis. Yang kedua, dia berada pada X axis. So nama dia PX. Apa beza dia? PZ, dumbbell pada Z axis. PX, dumbbell pada X axis. Satu lagi,
PY. PY dumbbell dia pada Y Y-axis. Okay, dia 3D region Bila kita lukis macam ni nampak 2D kan? Dia actually 3D. Macam awak cucuk sate awak. Pernah makan sate kan? Sate kita cucuk lidi. Kita cucuk lidi. Itu maksudnya awak punya P axis tu dekat situ. Okay? So kita ada 3 orientation of P. PX, PY dan PZ. Kenapa 3? Sebab M dia ada 3 value. -1, 0, +1. Mana tahu -1, 0, +1? Sebab L dia 1. Boleh faham kelas? Boleh, madam. Ada soalan? Saya nak awak tanya soalan kalau ada soalan. Jelas. Sangat jelas Askar sangat jelas? Sangat jelas. Sangat jelas. Very good. Okay. Ni dalam bentuk ni. Okay. So dia macam ni lah bentuk dumbbell dia. Ni apa? PX, PY, PZ. Tapi sebenarnya dalam awak punya ni dia sebenarnya dia gabung tau. Cuma kita belajar satu-satu lah. Kita belajar lukis satu-satu. Elektron tu bergerak macam mana? Ni. Yang hijau ni abaikan yang biru ni, yang hijau ni. Yang hijau ni adalah contoh P orbital, dumbbell. Elektron tu dia bergerak macam tu. Dia bergerak pada orbital. Orbital apa ni? Kalau ini x-axis, PX lah. Okay, dia boleh jadi pada PY. So dia bergerak secara random dalam 3D region iaitu orbital. Orbital apa ni? Orbital P. Okay, mana tahu orbital P bentuk dumbbell. Okay? Alright, class. Ni secara lukisan lah. Okay, tadi kan kita dah belajar. For P orbital, L equal to 1. 1. Okay, L equal to 1. M equal to -1, 0, +1. Ni indicates orientation. Okay, katakan awak nak katakan M -1 ni adalah untuk PX. Jadi kalau M -1 adalah PX, M kosong adalah PY. Kalau awak kata M kosong PY, tinggal lagi satu kan? +1 adalah PZ. Boleh tak saya nak katakan PX ni M kosong? Boleh tak? Boleh. Boleh juga. Dia sama ada kosong ataupun M +1. Tapi kalau saya dah kata ini kosong, ini tak boleh lagi kosong. Dia mesti ambil yang lain. Ni katakan -1. So bila ini -1, ini +1. Kalau saya kata ini +1, yang ini tak boleh lagi jadi +1. Ini akan jadi M kosong. Ataupun M -1. Tapi kalau ini M -1, ini tak boleh lagi jadi M -1. Faham tak maksud saya? Faham, Faham. Okay, so Faham, madam. setiap nilai M tu dia spesifik untuk satu orientation sahaja. Cuma dia tak tetap, dia adalah probability. Mungkin PX ni M -1. Mungkin PX M kosong. Mungkin PX M1, +1. Probability. Okay? Alright. Okay. There are no simple relation between the values of M and the X, Y and Z direction. Maksudnya, dia tak tetap. Okay, tak berkait. Okay, so kita boleh decide yang mana. Asalkan dia tak boleh ulang orientation yang sama untuk shape yang lain. Okay. For our purpose, you need to remember that because there are 3 possible values of M, there are 3 p orbitals with different orientation. Okay. So kalau di orbital tadi, D tadi L berapa kelas? L berapa? 2. L2, very good. L2, M? -2, Itu? -1, 1, 0, 0, +1, +2. +2. Very good. Thank you pada yang respons. Maksudnya dia faham. Ada berapa orientation ni? 1, 2, 3, 4, 5. Untuk di orbital, kita ada 5 orientation. Kenapa? M dia ada 5 nilai. Maksudnya, it has 5 orbitals with different orientation. Kalau P tadi kita ada PX, PY, PZ. Tapi kalau D, dia ada 5 orientation. Nama dia adalah DXY. Ni kena tahu.
dxy, dyz, dxz, dx squared minus y squared, dz squared. Okay, please remember nama dia. Okay. Okay, bentuk tadi bentuk apa? Cloverleaf shape. Cloverleaf shape adalah untuk dxy, dyz, dxz, dx squared minus y squared. Okay, kan ada limit orientation kan? Okay, 1, 2, 3, 4. Yang ini bentuk dia macam ni. Bentuk macam bunga lawang tu. Okay. Tapi kalau dz squared, yang bentuk ada donat tu. Dia ada 2 lobes dengan satu bentuk ring dekat tengah. Ataupun donut shape region at the center. Okay. Ada soalan tak setakat ni? Nak tanya apa-apa? Ada soalan tak? Tak ada? Okey. Ni dalam bentuk gambar raja. Okey, kenapa nama dia dxz, dyz, dxz, dx squared minus y squared? Okey. Yang ini adalah dz squared. Yang ada macam donat ni. Okey. Kalau ini dia di antara dua axis. Kalau P tadi, dia macam sate awak cucuk lidi dekat tengah kan? Tapi kalau D axis, D orbital, dia di antara. Okay, saya tunjuk contoh yang lebih jelas lagi. Okay. Ini XY kan? Maksudnya awak punya sate tadi, di antara daging sate tu dia di antara lidi X dengan lidi Y. Dia tak cucuk dekat tengah-tengah. Okey. Faham tak kelas? Bentuk cloverleaf awak, okey, dia di antara X dan Y. Ini X, Y axis, ini X axis. So, bentuk cloverleaf dia macam ni. Ini dia belakang. Okey. So ni bentuk dxy. Dxz dia di antara x dan z. Ni awak punya x axis. Ni awak punya z axis. So sate awak tu dia tak tercucuk dekat lidi tu. Dia di tengah, di antara dua lidi. Nampak tak kelas? Boleh imagine ke tak? Boleh. Can you imagine macam gambar tadi? Dia di tengah, di antara lidi. Okey, kalau dia XY, dia di antara lidi X dan Y. Antara axis X and Y. Kalau DXZ, antara axis X dan Z. Kalau DYZ, dia di antara Y dan Z. Okey. Kalau DX squared minus Y squared, ini baru dicucuk dekat tengah. Dx squared minus y squared, bentuk orbitalnya adalah cloverleaf, dia di atas axis, pada axis. Macam sate juga tadi. Dia di tengah-tengah. Okey, bentuk dia cloverleaf tapi dia pada axis. Okey. Boleh faham tak kelas? Boleh faham tak? Lepas ni saya nak awak lukis ya. Saya nak awak lukis. Okey. Macam mana nak lukis DXY? Okey. Saya tunjuk untuk DXY. Okey. Pertama sekali, awak boleh buat axis. Awak buat axis. Okey. Katakan ini Z. Ini X. Ini Y. Okey. Awak nak lukis DXY. Okey. Mana X awak? This is your X. This is your Y. Ni Y awak. Okey, jadi awak nak buat DXY. So, you will draw the cloverleaf shape di antara ni. 1, 2, 3, 4. Okey, so this is DXY. Nampak tak kelas? Boleh? Nampak. Okay, saya tunjuk. Awak nak lukis DXZ. Okay, you draw the axis first. Okay, awak ikut je cara saya lukis axis ya. Saya akan buat Z dekat sini. X,
Y. Okay, when we want to draw D as Z, maksudnya dia di antara X and Z. Okay, so awak cari mana X. This is your X. This is your Z. Okay, so awak dah bold kat situ. Now kita nak lukis D as Z. 1, 2, 3, 4. Okay? Boleh kelas? Boleh? Boleh. Boleh. Lepas ni saya nak awak cuba lukis. Sama lah juga dengan YZ. Buat axis, awak boldkan Y and Z and then you draw in between the axis. Okay? Kalau tengok gambar yang bergerak-gerak ni, ini cara elektron tu bergerak. Kalau elektron tu berada pada dz squared, elektron tu bergerak macam tu. Okay, nampak? Okay. Jangan tanya kenapa bentuk dia macam tu. Dia memang orang dah kaji macam tu. Macam saya kata, saya dah bagi tahu hari tu, kalau awak rasa macam ya ke macam, cuba awak kaji balik nanti. Awak buat kajian awak sendiri nanti, keluarkan teori awak, lepas bolehlah awak sangkal yang ni. Okay? Sekarang ni awak terima dulu dia punya bentuk macam ni. Saya pun tak kaji kenapa bentuk dia macam ni kan. Okay? Alright. So ini adalah melibatkan M. Ada soalan tak? You want to ask? Tak ada. Tak ada. Memang sangat jelas Sangat jelas Sangat jelas. Okay, the number M indicates the number of orbitals in a subshell with a particular L value. Contohnya, bila L1, orbital apa ni? P. P orbital, very good. Dia ada 3 P orbital. PX, PY, PZ. PX ni cara nak tulis ya. PX, PY, PZ. Okay. Bila L2, M negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. Dia ada berapa D orbital? 5. 5 D orbitals. Very good. 5 D orbitals. Apa dia? Apa dia 5 D orbital? D? DXY, DSY, DYZ, DYZ, D? DXZ. DXZ lagi? DX square minus Y square. Yes, very good. And the last one? DZ square. Yeah, okay. So, DXY, M dia nilai apa? Mana-mana je. Mana-mana je. Very good. Mana-mana je. Kalau awak kata ini negatif 2, yang lain dah tak boleh ambil dah negatif 2. Kalau awak kata ini negatif 2, ini mungkin negatif 1, ini kosong, ini positif 1, ini positif 2. Okay? Tapi dia tak semestinya ini negatif 2. Kalau awak kata ini positif 1, yang lain tak boleh dalam ambil positif 1. Sebab dia adalah probability. Okay? Alright. Okay, contoh kita tengok example 1. What values of the angular momentum ataupun small l and magnetic quantum number are allowed for principal quantum number 3? Principal quantum number ni adalah n. So bila n equal to 3, L? L? 0, 1, 2. 0, 1, 0, 1, 2. Okay. Jadi M dia berapa? Kalau L kosong M? 0. 0. L1M? negative 1, Negative 1, 0, positive 1. 1. Positif 1. Okay, positif wajib letak ya. Okay, bila bila L2, M? Negative Negative 2. 2, negative Negative 1, 1. 0, 0. negative 1, Positive 1. Positive positive 2. 2. Okay. Kalau L0, M3, so ini adalah orbital apa kelas? This one orbital apa? S. 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 Tapi awak tengok, N kat sini 3 kan? Jadi nama dia 3. 3S. This one is 3P. P. 3P, 3P. Very good. This one is 3D. 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 Okay, dah nampak dah tu? Okay. Ni yang kita bincang tadi. M values are allowed. L kosong, M kosong, L1, M tu ada negatif 1, 0, positif 1. L2, M, negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2.
L values when n equal to 4, it will be 0, 1, 2, 3. So M value macam tadi lah. Okay. Okay, so ni 3 ya. Okay. L3, negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2, and positif 3. Okay, so sangat jelas kot saya rasa. Okay, this one, example 2. For the following subshells, give the values of quantum numbers. Dia nak quantum numbers apa? N, L dan M. And the number of orbitals in each subshell. Okay, kalau 2p. Saya bagi tahu elektron tu berada pada 2p orbital. Jadi elektron tu ada n berapa? 2. N 2. L 1. Kosong. L 1 M Negatif 1. 1 kosong Positif 1. positif 1. Sebab dia just bagi tahu 2p secara general. Bila disebut 2p maksudnya ada 3 probability of the orbitals. Sama ada px, py or pz. Okay. Now kita tengok kalau dia adalah 3s, n will be 3. 3, L will be Kosong. kosong, M will be Kosong. 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 What shape of 3s? Spherical. Spherical. Spherical shape. Very good. Okay. Now soalan yang C ni, dia dah spesifik dah dxy. Okay. N dia berapa kelas? 4. N 4, L 2. 2. L2. Very good. Bila L2, M? Pilih je mana-mana madam. Mana boleh? Pilih ke mana-mana. Berapa nak tulis? Negatif 2. Tulis berapa? Tulis Kalau- 1 je. Satu je. Awak pilih 1 saja. Awak katakan awak pilih negatif 2, dah cukup. Jangan senaraikan semua. Kenapa saya kata jangan senaraikan semua? Sebab dia dah spesifik dah dxy dekat sini. Tapi andai kata dia kata 4D sahaja, 4D dia boleh jadi berapa? Berapa Boleh jadi orbital? 5. Boleh jadi Boleh 5. jadi 5. orbital. So kalau dia kata 4D sahaja, M dia boleh jadi negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2. Tapi dalam kes ni, dia dah spesifikkan D tu adalah dxy. Jadi kita pilih mana-mana satu ni. Negatif 2. Kalau saya nak kata M kosong boleh tak? Boleh je. Boleh. Okay. Alright. So ini jawapan dia lah yang kita bincang tadi. Ada berapa orbitals? So kalau ini 2p tadi ada 3 orbitals. 3s ada 1 orbital sahaja, 1 orientation saja. 4dsy dia dah refer kepada 1 orbital sahaja. Okay, sebab dia dah spesifik dah. Macam yang saya dah cakap tadi. Okay. Example 3. What is difference between 2px, 2py orbital? Apa beza dia? N sama tak? Energy level sama tak? Sama. Energy level sama. Berapa energy level dia? 2. 2. Energy level dia 2. Okay. How about shape? Sama. Sama. L dia berapa nilai dia? 1. 1. L dia 1. Semua ni bentuk yang sama. Shape yang sama. Tapi apa beza dia? Dia punya M. Dia punya M. Ataupun apa dia? M ni refer kepada Orientation. Orientation. M yang tak sama. Lain Orientation. ni boleh jadi berapa nilai dia? Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1. Kosong. 0. Positif Plus 1. 1. Positif 1. Boleh tak saya nak kata ini positif 1? Boleh. Boleh juga. Saya kata ini positif 1, ini mesti negatif 1. Ataupun ini kosong. Atau mana-mana. Awak boleh pilih. Okay? How about size? Size sama tak size? Sama. Size sama. Kenapa kata size sama? Sebab Energy dekat level sama. level yang sama. Sebenarnya yang sama. Sebab apa yang sama ni? Level. Energy Quantum level. number apa? Quantum number apa? Apa nama quantum number ni? Principal. Principal quantum number. Very good. 2px, 2py, 2pz have same principal quantum number. Jadi
ketiga-tiga orbitals ini mempunyai energy level yang sama, mempunyai shape yang sama. Tapi beza adalah pada orientation. 2px, x lah orientation dia. 2py, y. 2pz, z. So indicate that M dia ataupun magnetic quantum number dia berbeza. Okay. They differ only in their orientation with respect to each other. Okay. Okay, the last one. Okay, tadi kita dah tengok N, kita dah tengok. L kita dah tengok. M kita dah tengok. Okay, now kita nak pergi to the last quantum number iaitu S. S adalah electron spin. Spin quantum number. It represents the spinning motion of the electron in its own axis. Okay, ada dua value of S iaitu positive half and negative half. Okay, satu benda yang awak kena ingat dan kena tahu, satu orbital, maksimum elektron boleh ada dalam orbital itu adalah 2 elektron. Okay. Maksimum number dalam satu orbital, maksimum dia adalah 2 elektron. Tetapi dengan spin yang berbeza. Iaitu satu mesti positive half, satu mesti negative half. Ataupun kita indicate the arrow. Kalau satu arrow ke atas, satu lagi arrow ke bawah. Okay. Two possible motions of an electron, clockwise and anti-clockwise, iaitu atas dan bawah ataupun positive half dan negative half. Therefore, each orbital consists of 2 electrons with opposite spin. Okey, kalaulah awak kata elektron yang spin up ini or clockwise ini adalah positive half, yang spin down ataupun anti-clockwise nilai S dia adalah negative half. Tapi boleh tak ini jadi negative half? Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau ini negative half, ini mesti Positif half. positive half. Okey? Satu orbital, 2 elektron. Satu orbital, katakan ini orbital awak. Okey. Maksimum dia 2 elektron. Satu bilik ni, maksimum dia 2 orang sahaja. 2 elektron sahaja. 2 elektron yang berbeza. Berbeza dari segi apa? Dari segi spin. Kalau satu ni dah spin up, yang bawah, yang satu lagi mesti spin down. Okey, tak boleh macam ni. Tak boleh dua-dua spin up, salah. Tak boleh dua-dua spin down, salah. Kenapa? Because S dia mesti berbeza. Okey, mesti opposite to each other. Alright. Okey, maximum number of electron in orbital 2. Example. 2p subshells, kita ada 3 orbitals. Kenapa saya kata ada 3 orbitals? Orbital apa? 2p X, 2p Y, 2p Z. Z. So ada 3 orbital. Satu orbital berapa elektron? 2. 2. 2px dia masih ada 2 elektron. 2py dia masih ada 2 elektron. 2pz dia masih ada 2 elektron. Elektron yang macam mana? Spin sama ke tak? Tak. Spin tak sama. Spin yang berbeza. Jadi maximum number of electron dalam 2p, maksimum dia berapa? Berapa? 6. 6 elektron. Boleh tak 7 elektron dalam 2p? Tak. Tak boleh. Tak boleh 7 elektron. Kenapa? Dah maksimum dah. Okey, maksimum dalam 2p adalah 6 elektron. Kenapa? Dia ada 3 orbitals. 2px, 2py, 2pz. Satu orbitals 2 elektron sahaja. Okey. So, dalam 2p kita ada 3 suborbitals. px, py, pz. Satu px ada 2, py ada 2, pz ada 2. Spin up, spin down. Semua berbeza. Okey. Okey, ni dari segi table ni awak boleh tengok ringkasan sahaja ni. When n equal to 1, L0, M0, subshell dia apa? 1 S. Kenapa 1 S? L indicates it is S orbital. Okey. Dalam 1S ada berapa elektron? 2. 2 elektron. Ni kan satu orbital.
Okey, 2 elektron. S yang macam mana? Satu positive half, satu lagi negative half. Jadi maximum number of electron in one s orbital is 2 electrons. Okey? Okey, kita tengok pada N2. N2, kita ada L01. Kosong adalah orbital S. S. Satu adalah orbital P. P. Jadi kita ada 2s orbital, 2p orbital. Betul tak? Okey, kalau L kosong, M kosong. L1, M negatif 1, kosong positif 1. Okey, 2s orbital, berapa maksimum elektron yang dia boleh ada? 2. 2 maksimum elektron yang dia boleh ada. Kenapa? Orientation dia satu sahaja. Okey, tapi kalau 2p, dia ada berapa bilik? 3. 3 bilik. 2P dia ada 3 bilik. 1, 2, 3. Kenapa? PX, PY, PZ. Satu bilik berapa orang? 2. 2. Satu bilik 2 orang. Ini 2 orang. Spin yang berbeza. Okey, spin yang berbeza. Positif half dan negatif half. Jadi maksimum elektron dalam 2P adalah 6. 2, 4, 6. Okey. Dalam N equal to 2, dalam N equal to 2, total elektron dia adalah 6 tambah 2 jadi 8. Okay. Kenapa 8? Because bila N2 kita ada 2S, 2P. 2S 2 elektron, 2P 6 elektron. Jadi maksimum dia 8 elektron. Okey? N3. L kosong 1, 2. Okey? Kosong adalah orbital apa? S. Dapat 3S. P, 1, P. 3P. 2, D. D. 3D. Okey, 3P ada berapa bilik? 3. 3 bilik ataupun 3 subshell. Okey? Kalau 3D ada berapa bilik? 5. Ada 5 bilik. Okey, ada 5 bilik. Satu bilik berapa orang? 2. Satu bilik 2 orang. Okey, so 2 orang, satu spin up, satu spin down. Okey, dia tak boleh spin yang sama. Jadi dalam 3P, elektron dia 6. 6 orang maksimum. Dalam 2D, dalam 3D, maksimum dia ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, 10 orang. Jadi maximum number of electron dalam N equal to 3, principal quantum number dia 3, 2 tambah 6 tambah 10 dapat? 18. 18. Sebab tu awak belajar semasa SPM nak letak elektron 2, 8, 18. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak awak isi elektron 2, 8, 18 tu? Ingat lagi tak? Ingat. Tapi bila dah belajar tentang orbital, awak tak boleh lagi isi dalam 2, 8, 18, 28 semua tu. Awak kena isi dia dalam orbital. Nanti kita belajar dalam 2.3. Macam mana nak isi elektron dalam orbital. Okay. Cuma masa ni kita kena belajar dulu. Kita kena kenal dulu. Berkenalan dulu dengan quantum numbers apa dalam orbital tu. Okay. Alright. Write 4 quantum numbers for an electron. Okay. Bila dia sebut 4 quantum numbers, maksudnya apa? 4 ni apa? Melibatkan? LMS. LMS. Tadi kita dah perkenalan dah kan? NLMS. So kalau 4s orbital, N dia adalah? 4. 4. L dia adalah? Kosong. Kosong. M dia adalah? Kosong. Kosong. S dia adalah? Plus half. Positive half or negatif? Negative half. Okey, kalaulah dia bagi tahu, saya bagi tahu elektron saya ni berada pada 400. Saya bagi tahu elektron saya, kod dia NMS 400. Maksudnya saya dah tahu dah. Oh, elektron saya tu berada pada energy level 4. Pada orbital S. S kosong lah orientation dia. Faham kelas? Faham? Faham. Okey. Kalau 3P, N dia berapa? 3. 3, L? 1. 1, M?
Negatif 1. Negatif 1 Kosong. kosong or Positif 1. positif 1. S equal to Positive half minus half. positif half or negatif Negative half. half. Wajib ada or. Okay. Alright. Okay. Ni jawapan yang tadi lah. And for L0, M0, each electron can have S values positive half or negative half. Okay. Ni cara nak tulis ya. Kalau melibatkan satu elektron, awak boleh tulis dalam bentuk set macam ni. Awak dah belajar set kan? Tahu tak ni? Ni simbol. Pernah jumpa tak yang kurungan ni? Pernah. Okey, cuma dalam ni dia tak tulis kan? Okey, saya nak ingatkan awak tulis dalam shortnote awak. Cara nak tulis dia awak mesti label dekat atas ni. If you want to write in set, bentuk ni awak kena tulis NLMS. 400 positif half. Bila diberi set ini kita dah tahu elektron kita berada dalam 4s. Okey? Ini 4 apa? 4S. Ni orbital apa? 4s juga. 4s juga. Cuma dia ada dua kemungkinan. Sama ada spin up ataupun spin down. Okey. Yang ini 3p orbital samalah juga. So ada berapa possible? Ada 6 possible set. Okey. Kalau dia kata satu elektron tu berada dalam 3p orbital. Jadi elektron tu dia kemungkinan 3, 1, negatif 1, positif half. Okey. Atau 3, 1, negatif 1, negatif half. Kenapa ada 6? Kenapa ada 6 kelas? Kenapa ada 6? P ada berapa bilik? 3. Bilik kan? Ada 3 orientation. So, kita ada PX, PY, PZ. So, kalau kita katakan satu elektron tu mungkin, okey, elektron tu berada pada bilik ni kan? Ni mungkin PX, ini mungkin PY, ini mungkin PZ. Okey? Dia juga mungkin spin up ataupun dia mungkin spin down. So, kita ada 6 probability of set of quantum number for the electron bila dia located pada 3p orbital, iaitu 3, 1, negative 1, positive half or 3, 1, negative 1, negative half. Tengok yang mula-mula saya tukar dulu dia punya spin. Mungkin dia berada pada PX, spin up, atau PX, spin down, or it can be PY, 3, 1, 0, spin up, or PY, spin down, ataupun PZ, spin up, PZ, spin down. Nampak tak kelas? Ada soalan boleh terus tanya. Ada soalan tak? Ada. Yang ni pun kena letak tu kan dekat atas dia. NLMS. Betul. Letak NLMS. Okay? Ataupun kalau awak dah yes. Habis tu probability apa tu kena tulis semua dia punya probability ke satu je? Okey, kalaulah soalan ni dia minta apa tadi? Write 4 quantum numbers for an electron. Dia sebut semua. Dia sebut write 4 quantum. Okey, yang ni dia general lah. Dia kata write 4 quantum numbers, maksudnya 4 kan? Awak boleh tulis semua dengan perkataan or. Okay. Tapi kalau soalan tu dia sebut write a set. Write a set of quantum number. Maksudnya dia nak berapa? 1. Jadi pilih salah satu. Tapi kalau nak buat semua boleh. Mesti ada perkataan or. Okay. Sekiranya soalan tu kata write all possible quantum numbers, wajib awak tulis semua juga dengan ada perkataan or. Okey, saya ulang . Sekiranya dia kata write a set of quantum number, awak boleh tulis 1 ataupun awak tulis semua dengan ada perkataan or.
Sekiranya soalan kata write all possible, wajib tulis semua possibilities dengan perkataan all. Okey, sangat jelas kelas? Jelas. Okay, very good. Okay, boleh teruskan? Okay, kita tengok yang ni pula. Example 5. What is designation for the subshell with N5L1? Okay, cepat. Orbital apa ni? 5p. 5p. Yes, very good. 5p. Indicate the values of M of each of these orbitals. M. Orbital mana ni? Soalan dia. Dan L1. Soalan tadi tak lengkap tu. Okay. M dia adalah negative 1, 0, positif ataupun soalan ni soalan yang sama ke? Indicate the values of M for each these orbitals. Okay, soalan yang sama ya. Soalan yang sama. Okay. Maksudnya 5P dia boleh jadi 5px, 5py, 5p, 5pz. So value of M dia, apa dia? Value of M? Negative 1. Negative 1, 0, positive 1. 0, positive 1. How many orbitals are in this subshells? Ada berapa orbitals? 3. 3 orbitals, px, py, pz. Give all sets of quantum numbers for electrons that occupies in this orbital. Maksudnya semua. Dia nak semua kan? Okay. So kita ada berapa probabilities? Ada? 6. 6 probabilities. Okay. Yang beza adalah yang sama. Apa tengok? Yang sama apa? N dengan L tak sama kan? Yang beza adalah M dan S. NL tetap sama tapi MS berbeza. Okay, ni berbeza. Okay. Alright, ada soalan nak tanya? Ada soalan? Ada lagi tak? Okay, ada soalan tak? Sebelum kita pergi kepada conclusion. Cepatlah pula. Ada soalan? Semua sangat jelas Sangat jelas. Sangat jelas Jelas, Okay, madam. nanti saya akan bagi Chem Expert awak jawab dulu soalan tutorial week 6 first hour sahaja. Okay, dan lepas tu saya akan bagi Chem Expert pula cuba jawab. Okay, conclusion dia yang kita belajar hari ni. Why do we study N, L, M and S? To describe the size, shape and orientation of orbitals. To describe the position of electron in the orbitals. Okay, saya nak tanya last. Kalau saya ada set of quantum number 3, 2, 0, positive half. Okay, boleh tak bagi tahu saya elektron saya ni berada pada orbital apa? 3D. 3D apa? 3D apa? 3D apa kelas? XY. 3D XY. XY. Kalau saya nak kata 3D YZ boleh tak? Boleh. Boleh. Kalau saya kata elektron saya ni berada pada 3D Z squared, boleh tak? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Probability saja. Yang penting dia 3D. Mana tahu 3D? Ni lah. N3, L2. So dia adalah 3D. Orientation ni kosong, tak kisahlah 3dx ke, dy or dz, dx squared minus y squared or dz squared. Spin dia half, maksudnya sama ada spin up or spin down. Okay? Alright. Okay, kalau saya kata saya ada 2 elektron dalam 3p. Saya ada 2 elektron dalam 3pz. I have 2 electron in 3pz. Boleh tak awak bagi tahu saya set of quantum number untuk kedua-dua elektron tu? Saya ulang soalan saya. I have 2 electron in 3pz. So give
set of quantum numbers for both electrons. Siapa nak cuba? Set of quantum number. Anyone? Tadi kata sangat jelas kan? Cepat. Boleh. Okay, cuba. N dia 3. N3. N3 L1. L1. M dia kosong. M kosong. Plus half. Plus half. Yang lain Ni satu elektron sama mana yang half. mana? Okay, sebut. 3, 1, kosong. 1, kosong. Negative half. Okay, very good. Okay. Boleh tak saya kata elektron pertama ini? Ini first elektron. Tapi second elektron saya tukar. Saya tukar ini jadi positif half. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Tak. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab saya dah kata dah elektron tu dua-dua berada dalam 3pz. Jadi orientation dia sama. Yang ini tak boleh ubah. Yang ubah hanyalah spin sahaja. Okay. Alright. So itulah to describe the position of electrons in the orbitals menggunakan quantum numbers. Okay. So habislah subtopik kita 2.2. Okay. Alright, so masa lebih ni, okay, saya ada tinggalkan kepada awak 3 benda sebenarnya. Satu adalah formative assessment untuk 2.1, formative assessment 2.2 dan juga awak siapkan tutorial week 6 first hour. Maksudnya dua-dua, face to face and non face to face. Untuk formative assessment tu 5 soalan sahaja, simple question sahaja. Okay, so hopefully awak boleh siapkan hari ni kalau boleh sebab dah faham kan. Kalau awak lambat-lambat kan nanti awak lupa. Okay, sementara awak memang dah faham, awak boleh terus cuba menjawab soalan. Okay. So, no more question you want to ask atau apa-apa nak cakap ke? Tak ada? Ada dekat message ke? Okay, tak ada. So, kalau tak ada soalan, I think we stop here. Okay, so continue doing your exercise dalam tutorial. Ada masa, jangan membuang masa ya. Okay. So kalau tak ada soalan, thank you class for joining the class. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Okay. Thank you, Thank madam. you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, welcome. Thank you, madam.